Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosban dan ini Niaga Awani. Seperti biasa, jam ini kami akan memberikan pelbagai perkembangan terkini niaga, ekonomi, pasaran bersama ahli pandai jemputan. Dan antara topik utama yang akan kami bawakan pada kali ini adalah bercakap mengenai OPR. Banyak yang perlu dipertimbangkan sebenarnya apabila bercakap mengenai perubahan dalam dasar monetary seperti pelarasan OPR. Terdapat beberapa indikator ekonomi lain yang perlu dipertimbangkan juga, bukan bincang mendalam. Apabila OPR naik, baru kita nak bincang lebih khusus. Tetapi kita harus juga memahami apakah kesan OPR apabila ia menurun. Sudah tu kita bersama tetamu kita, selalunya tetamu kita berada dalam talian setiap hari Isnin, tapi kali ini kita bawa tetamu kita dalam studio. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ini sebenarnya pertama kali ke Doktor join kami dalam Lama studio? tak datang dah ni. Dah lama tak datang. Okey, kita bawa. Ya. Okey, Doktor, apabila bercakap mengenai iaitu dasar monetary yang boleh mempengaruhi kadar inflasi ini adalah untuk mereka kata untuk kawal inflasi supaya kuasa beli ke menurun, pelabur tu menurun. Tetapi kalau kita bercakap pasal OPR, kalau pula OPR turun, macam mana tu Prof? Maka tak dapat kawal inflasi ke? Betul. Macam mana? Okey, sebelum tu kita kena faham modus operandi bank pusat ataupun central bank lah. Kebiasaannya ada dua perkara yang menjadi tunggak kepada pembuatan dasar monetary ini. Pertamanya mengawal inflasi, kedua mengurus pertumbuhan ekonomi negara. So dalam kes yang terkini yang kita lalui sepanjang tahun lalu dan tahun yang sekarang ni adalah isu berkait rapat tentang inflasi. Dan apabila inflasi itu meningkat dan pada keadaan yang mana pertumbuhan ekonomi itu berada dalam keadaan yang begitu pesat, maka terdapat keperluan untuk menaikkan OPR tersebut supaya kadar inflasi itu menjadi lebih perlahan. Kerana inflasi ni kalau tak kawal, impaknya adalah kuasa beli itu semakin lemah. Dan kita dapat lihat apabila inflasi itu ataupun kadar inflasi itu mula merosot kepada 1.9% pada bulan September lalu, kita dah nampak dah pihak Bank Negara dah mula perlahankan ataupun dah mengekalkan kadar OPR tadi itu pada paras 3%. Kerana tahun lalu paras tertinggi adalah 4.7% dari segi inflasinya tu. Jadi dari segi credibility pihak Bank Negara dalam mengawal inflasi itulah pun terbukti. Maka mungkinlah sekarang ni dia punya fokus tu ke arah objektif yang lain pula, iaitu mengurus pertumbuhan ekonomi. Di sini saya rasa ramai yang mungkin terlepas pandang ke, kurang sedar ke. So maksudnya OPR ni dia bukan bersifat statik. Dia bergerak mengikut keadaan ekonomi. Macam saya sebut tadi, sebelum ni fokus inflasi, jadi naikkan. Ekonomi pun dah mula pulih, dinaikkan. Sekarang ni inflasi dah turun dan persoalan seterusnya, apa pula akan jadi pada prospek pertumbuhan ekonomi negara tahun 2024 macam mana pula. Di sini saya rasa terdapat keperluan ataupun mungkin pihak Bank Negara dan banyak lagi bank pusat yang lain juga mungkin telah beralih arah fokus kepada menguruskan pertumbuhan ekonomi. Dan saya tengok beberapa negara telah pun dah mula mengurangkan kadar faedah mereka. Di China sebagai contoh, dan kemudian beberapa negara di Latin America seperti di Brazil, di Chile telah pun mengurangkan kadar faedah mereka. Jadi mungkin ini yang sedang kita amati ataupun sedang mensaksikan buat masa sekarang dari segi bagaimana dasar monetary itu dipantau dan diurus. Bercakap mengenai iaitu pertumbuhan yang diberi tumpuan ini, pertumbuhan ekonomi negara terutamanya. Baik. Kalau kita tahu ada yang banyak pakar analisis ataupun kita boleh cakap rakyat lah, kalau naik ke OPR ni lagi lambat ni pertumbuhan ekonomi, dan ada yang cakap kalau turun OPR lagi dapat rangsa ekonomi. Tapi kita tahu dua perkara itu tak semudah itu. Mungkin Betul. Doktor boleh jelaskan. Secara umumnya, apabila OPR itu dinaikkan, sebenarnya ekonomi itu berada dalam keadaan yang baik sebenarnya. Contoh kalau kita lihat tahun lalu, kita mencatatkan pertumbuhan KDNK 8.7%. Jadi memang nampak jelaslah ketara kenapa OPR itu dinaikkan, kerana angka 8.7% itu terlampau tinggi ni. Kalau tak diurus, mungkin katakanlah dalam keadaan 8.7 tadi tu, pertumbuhan ekonomi, katakanlah OPR itu tidak dinaikkan. Mungkin berlaku suatu orang kata tu ketidakseimbangan dalam ekonomi. Contoh, mungkin ramai yang akan mengambil pinjaman yang berlebihan dan itu akan memberi kesan kepada hutang isi rumah. Begitu juga dengan aktiviti spekulasi dalam sektor hartanah dan sebagainya. Jadi dia akan membawa satu tabiat yang kurang sihat sebenarnya. Jadi itu yang cuba dikawal oleh pihak Bank Negara pada tahun lalu dan pada tahun inilah. Jadi sifat, sekali lagi saya katakan, sifatnya tidak kekal. Jadi kebiasaannya bila naik tu ekonomi ni okey. Kalau
dikekalkan tu mungkin ekonomi tu dah stabil, tetapi kalau diturunkan sebenarnya ekonomi tu memerlukan bantuan. Dalam arti kata lain dia mula lemah lah. Macam Okey, faham. jadi itu sebenarnya yang isyarat dia cuba disampaikan oleh OPR apabila ada berlaku sebarang pergerakan lah. Kalau naik, kebiasaan ekonomi tu baik, turun maksud yang sebaliknya lah. Jadi kalau turun tu kita tahu kalau naik tu mungkin daripada segi house loan tu mungkin akan merasailah, dia akan merasai lagi, terutama kalau yang membuat pinjaman during pandemik masa tengah kadar OPR tu tengah rendah. Tapi kalau turun kita tahu memang ada kesan dia, macam ekonomi tu tengah, kita boleh cakap in trouble lah. Tapi apa kesan-kesan dia kepada pembuat keputusan daripada syarikat korporat, pelabur, macam mana kesan kepada mereka? Dia tujuan OPR itu diturunkan, dia seumpama macam suatu preskripsi, suatu ubat. Kerana apabila telahan pihak biaya negara katakanlah ekonomi dalam keadaan yang lembab, maka terdapat keperluan untuk menyokong. Jadi apabila OPR itu diturunkan, maka dia akan memberi satu kelegaan kepada para peminjam lah, baik di sektor korporat, baik di sektor SME, baik di sektor isi rumah sekalipun, akan mendapat manfaat. Terutamanya apabila pembiayaan itu atau pinjaman tersebut mengguna pakai kadar pinjaman yang berubah, variable rate. Jadi kebiasaannya variable rate ni apabila OPR diturunkan, maka akan menyebabkan pembayaran bulanan terhadap pinjaman tersebut atau pembiayaan tersebut akan menjadi kurang. Jadi pengurangan pembayaran bulanan tersebut dia boleh jadikan suatu simpanan lah, yang mana sama ada nak guna untuk simpan ke ataupun guna untuk berbelanja ke, untuk merangsang ekonomi itu pun boleh juga dilakukan. Tapi secara mudahnya merendahkan OPR itu adalah untuk membantu ekonomi. Kerana kalau tanpa berbuat demikian, kelembapan ekonominya itu momentumnya semakin parah dan itu sudah pasti tidak mahu kita tak mahu dia berlakulah kan. Jadi itu yang sebenarnya cuba dilakukan sekiranya OPR itu dikurangkan. Kita tahu setiap kali bila pengumuman tu kita akan beri perhatianlah sikit, kami akan kongsikan perbincangan lebih mendalam. Okey, pengumuman iaitu dasar monetary ataupun kadar faedah di Amerika Syarikat yang sekaligus mempengaruhi iaitu kadar dasar semalaman kita. Tetapi selalu kita dapat dengarlah doktor cakap pelabur ataupun pasaran sentimen berhati-hati. Apa sebenarnya yang mereka pantau? Mungkin doktor boleh kongsikan antara, kita tahu ada banyak faktor luaran, faktor dalaman, tapi apa antara 3 aspek utama yang selalu mereka pantau? Okey, apabila bercakap tentang dasar monetary dan impaknya kepada ekonomi, memang memang kita selalu akan memantau ekonomi Amerika Syarikat, terutamanya dasar monetary mereka. Kerana mereka ni selain pada sebagai sebuah negara yang terbesar dalam dunia, dan nilai US dollar tu banyak diguna pakai dalam pelaburan dan juga perdagangan antarabangsa, juga dasar moneter tersebut dia macam trendsetter lah. Jadi bila baru-baru ni apabila data pekerjaan ataupun pasaran pekerjaan di Amerika Syarikat menunjukkan tanda-tandanya sudah melemah, kadar pengangguran telah meningkat ke peras 3.9% baru-baru ini. Jadi itu seolah-olah memberi gambaran mungkin pihak Federal Reserve akan berbalik arah kot dari segi hala tuju pentadbiran dasar monetary mereka. Dan mulalah ada cakap-cakap mungkin tahun depan akan dikurangkan pula Fed Fund Rate tadi. OPR di Amerika Syarikat lah senang cerita kan. Jadi berhati-hati tu kerana soundbite daripada Federal Reserve. Agak macam-campur sebenarnya. Separuh pihak kata macam kata nak turun, separuh pihak pula kata masih fokus pada inflasi. Kerana mereka ni sangat terbuka dari segi komunikasi mereka. Ahli-ahli dalam FOMC itu macam seolah-olah bila lepas meeting je bebas untuk memberi pendapat. Di pendapat mereka ni akan dipantau oleh pasaran. Itu yang dikatakan berhati-hati tu. So hati-hati tu maksudnya mana arahnya ni? Nak maintain ke, nak naik lagi ke nak turun? Itu yang dikatakan berhati-hati. Jadi impaknya pula itu yang bagi impak pada nilai dolar dan nilai ringgit Malaysia. Seperti yang doktor dikongsikan tadi, kalau OPR kalau kita dapat kekalkan, kita dapat lihat kekal pada 3% lah. Tapi kalau kerana kita tahu ekonomi tengah stabil. Tetapi kalau sekiranya menurun, maknanya ekonomi kita perlukan bantuan. Betul. Jadi kalau turun, dalam keadaan turun OPR kita, apa yang perlu kita boleh cakap counter ataupun sektor apa yang perlu bersedia? Kebiasaannya bila diturunkan tu pasaran saham sangat menyambut baiklah keputusan ni. Kerana kalau kita lihat dalam tempoh minggu yang lalu apabila data NFP itu ataupun non farm payroll itu diumumkan, pasaran saham global meningkat naik.
kerana seperti tadi saya cakap tadilah, kerana terdapat suatu telahan bahawa mungkin akan diturunkan kadar faedah, kerana kadar faedah ni akan dikaitkan dengan harga saham. Dia bersifat songsang. Maksudnya kalau kadar faedah tu dikurangkan, maka nilai saham tu meningkat. Itu hubungan itu. Jadi itu yang menyebabkan apabila terdapat cakap-cakap, mungkin interest rate tu akan diturunkan, itu akan menimbulkan suatu excitement dalam pasaran saham. Jadi saya kira kalau katalah tahun depan ni nanti momentum cakap-cakap untuk turunkan kadar faedah itu makin mendapat tempat, makin bising bunyinya nanti, saya kira itu akan merancakkan pasaran equity, terutamanya sama ada equity global ataupun equity tempatan. Macam mana pula kita lihat OPR ni dapat beri efek kepada iaitu harga saham, nilai bond dan juga pasaran kewangan? Rata-ratanya kebiasaannya kalau kadar faedah diturunkan tu biasanya positif kepada pasaran saham, kepada pasaran bond, terutamanya pasaran bond lah, kerana kita lihat apa dia katakan sebagai bond yield masih dalam keadaan yang tinggi. Bila bond yield itu tinggi, maksudnya harga dia murah. Hubungan harga bond dengan interest rate ataupun kadar faedah berkadar songsang. Semakin tinggi kadar faedah tu, maka semakin rendah harga bond. Itu dia punya hubungan itu. Jadi bila hari tu, bila interest naik tinggi, bond yield tu pun ataupun kadar pulangan bond pun akan meningkat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya harga dia murah. So, orang kata tu value for money lah kalau nak beli. Cuma isu dia timing. Bila lah dia nak turun ni kadar faedahnya ni. Itu yang menjadi persoalan. Tapi secara umumnya harga bond terutamanya dalam keadaan yang cheap, sangat murah. So ramailah mungkin yang mengharapkan trend penurunan kadar faedah ni akan menular pada tahun depan, kerana pasaran saham atau pasaran bond ni dia bergerak lebih cepat daripada dasar. Dia dasar tu mungkin katalah bulan Jun akan dilaksanakan. Faham. Tapi dia akan price in situasi tu bulan Mac dah price in lah mungkin, ataupun seawal Januari. So dia bergerak lebih awal kerana dia berdasarkan anticipation. Faham. Berdasarkan jangkaan. Dia bergerak awal. Pasal harga saham ke, harga bond ke, hari-hari berubah. Daripada Isnin sampai Jumaat dia akan berubah. Dasar monetary tidak berubah setiap masa. Dia hanya berubah ketika mesyuarat itu dilaksanakan. Contoh dalam kes kita OPR bulan Januari, setiap bulan ganjil lah. Januari, Mac sampailah November. 6 kali dalam setahun. Dia akan berubah pada waktu itu saja. Waktu dia tak berubah. Tapi berdasarkan kenyataan yang dibuat, pasaran saham, pasaran bond punya players akan membacalah isyarat-isyarat itu. Ekonomis macam saya dan rakan-rakan yang lain pula akan bagi pendapat masing-masing. Dan itu akan merancakkan pasaran kewangan tu. Jadi itu yang ada tiba-tiba kita kata sentimen berhati-hati dan sebagainya. Itu yang sebenarnya berlaku apabila dasar itu sedang dipantau dan apakah jangkaan yang seterusnya. Kalau kita bercakap mengenai dasar monetary OPR ni, kita nak cakap bukanlah sebagai alat utama untuk mengawal dan mengurus pertubuhan ataupun ekonomi. Banyak lagi sebenarnya. Betul. Iaitu mungkin orang tak nampak sebab kita nampak OPR ni diteropong sejak pandemik COVID-19. Betul. Sangat famous OPR ni. Sangat famous sejak pandemik COVID-19 terutamanya kan. Tapi kalau kita nak lihat juga daripada data ekonomi yang telah dikeluarkan oleh DOSM untuk iaitu kadar penyertaan tenaga buruh, pengangguran untuk bulan September dengan suku tahun ketiga ni menunjukkan pengangguran menurun dan juga kadar penyertaan tenaga buruh pun meningkat. Jadi untuk kita lihat bagaimanakah dasar-dasar ni mempengaruhi pasaran kerja selepas ini. Betul. So maksudnya apa yang dah dilaksanakan oleh pihak Bank Negara, oleh pihak kerajaan sudah pun menunjukkan resultnya. Contoh dari segi kadar pengangguran tu dah makin rendah. So maksudnya kita pun telah mencapai suatu keadaan dipanggil sebagai guna tenaga penuh. Guna tenaga penuh ni maksudnya kita boleh cari kerja lah. Kerja apa-apa pun boleh. Tapi itu kerja sahaja ya. Kualiti kerja tu soal lain. Itu kita kena faham. Lepas tu dari segi bila dah ada pekerjaan, bermaksudnya apa? Maksudnya ramai dah menerima suatu bentuk pendapatan yang stabil. Ya. Maksudnya ada pendapatan bulanan lah. Dan bila ada pendapatan bulanan, maka mereka boleh mengguna ataupun berbelanja. Itu akan menyokong pertumbuhan ekonomi. Jadi saya melihat data yang terkini dari segi GDP ataupun KDNK untuk suku ketiga yang dipanggil sebagai advance estimate meningkat sedikit kepada 3.3% pada suku ketiga. Suku kedua itu 2.9. So maksudnya ekonomi kita ni berada dalam jajaran yang masih lagi stabil lah.
Walaupun saya kira 3.3% tu masih underperform lagi tu. So di situ saya rasa banyak lagi orang kata tu perlu dilaksanakan untuk merangsang ekonomi kita lah. Tapi rata-rata masih dalam keadaan yang positif dan trajektorinya nampak gaya masih lagi dalam keadaan yang baik lah. Sudah tentu banyak yang telah dikongsikan oleh Dr. Afzal Nizam tadi. Apabila bercakap mengenai dasar monetary OPR ini, banyak yang perlu yang dipertimbangkan kepada skop yang kita boleh cakap skala yang lebih luas untuk kita faham bagaimanakah ia memberi kesan terhadap pasaran dan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid merupakan Ketua Ekonomi dan Kewangan Sosial BEM Muamalat Sedebat. Doktor, kita jumpa lagi next week Monday. Baik. Okey. Dan semua perkongsian ini sudah tentu akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani.